Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu tajuk dalam bidah hadis tingkatan 1, muka surat 57 hingga 62. Yang ini kita akan belajar berkaitan dengan ikhlas dalam kehidupan. Sebelum kita pergi lebih jauh ya kelas, anak-anak, apa yang diperkatakan dengan ikhlas? Ikhlas, apa itu ikhlas? Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, apakah yang dia maksudkan dengan ikhlas? Ikhlas ni satu perkara yang datang daripada lahir, satu sifat yang lahir daripada diri kita. Tentang betul-betul kita berbuat sesuatu tu, kita memang datang dari hati, dari sudut hati yang nurani kita, yang betul-betul bukan kerana terpaksa, bukan kerana apa-apa, betul-betul kita kena dengan ikhlas. Lahir daripada nurani kita sendiri. Kita tengok. Berkaitan dengan ikhlas, kita akan mempelajari hadis Nabi yang bermaksud An Amirul Mu'minin Abi Hafzin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Terjemahan Amirul Mukminin Abu Hafzin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, yang ini diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan mendapat. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin nikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkan. Okey, kita tengok. Okey. Hadis ni sebenarnya cerita pada satu ketika ni ada seorang sahabat Nabi, dia nak berkahwin dengan seorang wanita. Jadi dia kata boleh nak kahwin dengan syarat dia berhijrah. Jadi dia berhijrah tu asbabul wurud lah hadis ni. Dia hijrah lah, maka dia hijrah, dia dapatlah hijrah kerana dia berkahwin dengan nak berkahwin dengan wanita tersebut. Okey, kita tengok apa yang dia masukkan dengan ikhlas. Ikhlas ni berasal dari perkataan akhlasa, yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Itu maksud dia. Ikhlas ni kita bersih suci kotoran yang mencemarkan. Apakah kotoran-kotoran yang mencemarkan kita punya amalan? Kita tengok galeri kata. Yang pertama, riak. Kita melakukan amalan untuk dilihat dan dipuja oleh orang lain. Itu riak. Yang kedua, sum'ah. Apa maksud sum'ah? Memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat sesuatu ganjaran. Itu namanya sum'ah. Kita buat untuk dapat sesuatu. Ujuk pula kita bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada di sini. Contoh, aku kaya, aku ada kereta dan sebagainya. Itu namanya ujuk. Ingat, riak laku untuk puji. Sum'ah untuk dapat ganjaran. Ujuk bangga. Ingat, riak untuk puji. Sum'ah untuk apa? Untuk dapat ganjaran. Ujuk bangga dia. Okey, kita tengok dari segi istilah apa dia masukkan dengan ikhlas, anak-anak. Ikhlas adalah semua amalan zahir dan batin. Maksudnya bukan kita dekat luaran je. Dalaman yang kita lakukan semata-mata mendapatkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya. Apa maksud menyekutukan? Menduakannya dengan yang lain. Yang ni maksudnya bukan kita buat tu kerana riak, bukan kita buat kerana sum'ah, bukan kita buat kerana ujuk. Ingat, itu yang dimaksudkan dengan ikhlas. Okey, kita tengok seterusnya. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Macam mana kita nak kenal? Kita nak kenal siapakah orang yang ikhlas? Okey, yang pertama, istiqamah melakukan kebaikan. Apa maksud istiqamah? Istiqamah ni kita berterusan membuat benda baik. Kita bersedekah sentiasa, kita tolong orang sentiasa. Itu nama istiqamah.
Okey, yang kedua tidak mengharapkan pujian orang lain. Kita buat sesuatu, tak ada kita bukan nak suruh orang puji, nak suruh kawan puji, nak suruh mak puji dan sebagainya. Tak, kita buat kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengharapkan keredaan Allah. Maksudnya kita buat tak apa. InsyaAllah Allah reda kat aku. Okay. So, kita minta apa? Okay. Terusnya, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Dah buat kebaikan, tak payah nak mungkin tak ingat. Okay. Seterusnya, tidak mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Maksudnya kita buat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, tidak menghairaukan kejian manusia. Tengok budak tu. Kata dia semayang kat surau. Nak tunjuk baik tu. Tak. Kita biar je orang nak kata kan. Sentiasa bersabar dalam kesulitan. Ini adalah ciri-ciri watak-watak yang ada pada orang yang ikhlas. Yang pertama istiqamah, tak harap pujian, mengharap reda Allah, tak harap ganjaran. Lepas tu dia tak mengingati, dia bersabar dalam kesulitan. Kita tengok apakah kepentingan ikhlas dalam hidup kita. Yang pertama, mendapat perlindungan Allah. Kenapa mendapat perlindungan Allah? Kerana sentiasa mempunyai zahir dan batin yang suci daripada benda-benda perkara-perkara yang dilarang. Apa yang dilarang? Contohnya tadi apa? Sum'ah, riya, ujub dan sebagainya. Okey. Terhindar daripada hasutan syaitan kerana jiwanya bersih. Sebab apa dia meletakkan satu perkara tu? Keredaan kepada Allah. Seterusnya, diangkat darjat dan martabat oleh Allah. Kenapa? Kerana ikhlas melakukan sesuatu amal ibadat. Yang keempat, amal ibadat diterima Allah. Kerana apa? Kerana sentiasa mendapat kasih sayang Allah, patuh perintah Allah. Okey. Doanya akan dimakbulkan. Kerana apa? Kerana sentiasa dirahmati Allah. Yang seterusnya, hidup tenang dan tentram kerana memiliki akhlak yang mulia. Apa maksud mulia? Dia buat satu perkara tu semua kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita tengok pengajaran hadis. Saya dah belajar kalau berkaitan dengan pengajaran hadis, anak-anak, kita memerlukan 3 elemen. Apa itu 3 elemen penting dalam memperkatakan atau dalam membahaskan tentang pengajaran hadis, pengajaran ayat. Yang pertama kita perlu tahu pendahuluan. Contohnya kalau dekat sini umat Islam hendaklah, kita mestilah, kita perlulah, kan. Okey. Itu adalah pendahuluan. Isi dia. Okey, contoh isi dan juga huraian. Kita tengok. Kita hendaklah berniat kerana Allah Ta'ala. Okey, kenapa kita perlu niat kerana Allah Ta'ala? Supaya mendapat keredaan Allah. Ini adalah 3 elemen yang perlu ada dalam pengajaran hadis. Begitu juga kalau mengikut permakahan peperiksaan mana-mana, kalau mengajak ayat yang dalam bentuk penyata, pelajar hanya layak dapat 1 markah. Tetapi kalau dilengkap mempunyai pendahuluan, isi dan juga huraian, pelajar tersebut layak mendapat 2 markah. Itu dia kaedah. Kita lihat seterusnya, umat Islam hendaklah, itu kata hendaklah ada pendahuluan, meyakini bahawa Allah akan memberi ganjaran kepada hambanya yang ikhlas. Okey, memberi ganjaran. Itu boleh dapat juga. Okey, hambanya ikhlas berhuraian. Okey, kita hendaklah pendahuluan melakukan ibadah dengan ikhlas. Isi, supaya ibadah diterima Allah. Itu adalah huraian. Okey, tengok. Seterusnya, kita hendaklah pendahuluan menjauhi sifat riak dan ingin menunjuk-nunjuk. Okey, itu adalah isi agar amalan tidak sia-sia. Kita nampak itu gabungan di antara 3 elemen penting dalam membahaskan pengajaran ayat atau hadis lah. Yang pertama, pendahuluan, isi dan huraian. Boleh kita nampak ayat yang lengkap. Okey, seterusnya kita dah belajar, kita sedikit ulang. Okey, yang pertama, anak-anak tolong buat dalam buku teks dan dalam buku tulis latihan. Yang pertama, apakah maksud ikhlas? Dia ada 2 tadi, dari segi istilah dan juga bahasa. Tuliskan. Okey, lepas tu nombor 2, tulis maksud potongan kalimah yang berwarna dalam petikan hadis halaman 57. Rujuk buku teks salin. Tulis maksud dia. Okey, nombor 3. Jelaskan 2 kelebihan sekiranya murid mengamalkan sifat ikhlas. Tadi ada. So, kalau soalan 3 ni anak-anak dia nak jelaskan. Cikgu biasa kalau boleh soalan jelaskan, terangkan,
biasakan anda menambah ayat. Contohnya, anda menggunakan kata penghubung. Saya dah ajar banyak kat kelas saya. Squat. Apa maksud squat? Squat ni gunakan singkatan squat. Squat yang pertama adalah S untuk supaya. Isi awak tambah supaya apa? Okey, supaya K kerana. U untuk. A agar. D dan boleh dengan. Tapi saya tak ajar awak guna dan sebab boleh situ dia boleh menimbulkan kekeliruan untuk isi yang seterusnya. Okey, so bila awak dah dapat isi tu, awak cuba jawab, awak cuba tanya pada isi tu, kenapa? Okey, dikasihi Allah. Kenapa dikasihi Allah? Okey, aku cerita. Amal doa diterima. Kenapa amal diterima? So awak menjawab, awak kena timbulkan persoalan kepada isi yang anda nyatakan bahawa awak dapat menghuraikan ayat yang seterusnya. Okey, nombor 4 kelas. Terangkan 3 pengajaran hadis serta kaitkan dengan kehidupan murid. Okey, awak tulis, awak jawab dalam buku tulis, snapkan pada saya. Okey. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sebarang pertanyaan boleh PM kepada cikgu. Sekian, terima kasih.